Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Ahad 5 Syawal 1445 bersama dengan 14 hari bulan 4 2024, kita teruskan pengajian kita ataupun bicara kita dalam siri tazkirah pasca Ramadan. Dia panggil tazkirah selepas Ramadan. Tazkirah Ramadan banyak dah. Ini kita tazkirah lepas Ramadan pula. Di tajuk yang kita pilih untuk para jemaah tazkirah kita pagi ini, iaitulah tentang nasihat, nasihah ba'da Ramadan. Nasihat setelah melalui hari-hari yang bahagia beribadat pada bulan Ramadan dan kewajipan istiqamah meneruskan ibadat. Kewajipan istiqamah meneruskan ibadat. Karena itu kata pendakwah, i'lan nampaknya anak bulan Syawal bermakna i'lan tamaknya puasa Ramadan tahun ni, tapi bukan i'lan tamaknya ibadat. Jangan salah faham. Yang kita duk bimbang hari ni, dia salah tafsir. Orang i'lan raya tamak Ramadan, dia pakai rangkul semua sekali, tamaknya ibadat. Itu ya jadi jam. Anak gurau dengan para jemaah, tuan tu tanda sikit kata-kata gurau Abu Anah di pagi raya. Kita kata para jemaah sekalian, jalan yang mana yang paling jam sekali? Jalan mana paling jam? Macam-macam ada orang jawab. Dia kata, Ustaz Abu Anas, jalan jam sekali ni, nak sampai Kuala Kerai nak lepas ke jalan Gua Musa ni. Allah, ada sampai 3 jam 4 jam nak lepas. Itu jawapan. Orang hok negeri lain pula jawab terkapur dia. Kita kata betul belaka tu, yang makluman yang diberi oleh para jemaah itu benar. Jam sana, jam sini, yang menyebabkan kita tak sampai ataupun lambat sampai ke destinasi. Tapi Abu Anas kata jalan yang paling teruk jam lepas raya ni, jalan menuju ke masjid. Tulis kata-kata hikmat kita ni. Jalan yang paling jam sekali lepas hari raya ni, iaitulah jalan menuju ke masjid. Kau salah? Betul ke salah? Betul. Maksud dia macam mana tu? Dia tanya maksud. Jemaah kita ni bagus dia mengaji nak faham, bukan ngaji hangguk tak tahu apa. Bila jalan jam tak sampai kita nak pergi, betul tak? Bila jalan jam kita nak pergi tak sampai. Hari ni Gila kita pergi ke masjid, Allah, jamnya jalan sini. Dalilnya ramai orang tak sampai. Sampai ke masjid bulan Ramadan tu sampai 5 saf.
Lepas Ramadan ni 5 orang je ada. Oi, dahsyat. 5 orang je ada. Kita kata naya. Jadi para jemaah sekalian, kita buat lebuh raya lah ke masjid, insya-Allah. Kalau boleh lebuh raya pak lain tanpa tol. Lebuh raya 4 lain tanpa tol. Maksudnya laju lah. Kalau ada tol, lah lebuh raya tu besar tapi terganggu juga. Tak kira lah tol bayar tangan ke, tol pakai stiker ke, yang penting kena berhenti. Kadang-kadang tol tak terbuka, mungkin stiker rusak ataupun akaun kredit tak cukup. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, murnikan, lebuh rayakan semua lorong-lorong ke masjid supaya masyarakat boleh sampai ke rumah Allah dengan baik. Para jemaah sekalian, tanda hadis Nabi SAW telah beritahu khutwah ataupun langkahan berjalan menuju ke tempat yang disayangi oleh Allah Ta'ala, iaitulah khatawat menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dia panggil khutwah menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita kata Allahu Akbar. Inilah langkah yang paling baik. Di antara langkah yang paling baik, langkah berjalan ke rumah Allah Azza wa Jalla. Allah. Tuan-tuan nak ke tak nak? Kalau nak, carilah langkah ke rumah Allah ni, langkah yang paling baik sekali. Itu dia panggil langkah yang paling baik, langkah menuju ke rumah Allah. Ini yang kita kena apa ni? Kita kena usahakan supaya kita boleh termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi. Tulis hadis ni biar ingat, dia punya SOP bagaimana kita nak dapat khatawat, langkahan yang paling baik. Man tatahhara fi baitihi, siapa dia bersuci di rumah dia. Maknanya kita bangun, kita buat persiapan diri di rumah. Mandi ke, ambil wuduk ke, bersiap-siap di rumah. Jangan duk tunggu nak pergi ambil wuduk di masjid sambil-sambil buah di kolah. La. Summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Berjalan ni kalau kita kira secara literally juga, jalan kaki lah, tapi tak syarat. Dengan kuda pun boleh, dengan motor pun boleh, dengan kereta boleh. Kalau kita boleh naik jet pergi ke masjid, naik. Lo ni ada ni budak-budak hak baru ni, dia pakai alat di lengan dia. Pakai lengan ni, dia boleh terbang. Ada tengok dah. Dia jalan sini, kata jadi muka ni musim-musim jam ni kena beli juga kita nampak biasa tak naik ke atas. Jangan takut aksiden atas pula latih ambulans nak pergi ambil tinggi-tinggi. Jadi tujuan kitanya masya, berjalan, tak kiralah naik kenderaan ke jalan kaki, termasuk semua. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, tujuan dia pergi tu kerana nak menunaikan fardu, nak tunaikan fardu yang Allah Ta'ala fardukan. Solat fardu lah, nak pergi semaya subuh, semaya zuhur, semaya asar, solat maghrib, solat isya. Kanat khatwatahu, dua langkah kaki dia, ihdahuma tahuttu khati'ah. Langkah pertama kita pijak menggugurkan kesalahan, wal ukhra tarfa' darajat, yang kita angkat kaki, angkat darjat, letak gugur dosa. Allahu Akbar. Hadis ini dia panggil hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Maknanya berapa SOP dia? SOP dia nya bersuci di rumah. Summa masya, kemudian berjalan. Ada setengah ulama bawa riwayat lain, dia kata berjalan di sini ada setengah riwayat kata jalan sungguh, jalan kaki.
Mana kalau rumah kita dekat, jalan kaki. Kalau rumah jauh jalan kaki tak sempat nak solat. Jadi kalau kita rumah dekat, tak usah naik kereta. Contohnya rumah kita sini ke ni, jangan naik kereta. Kalau tak sakit lutut lah, sakit lutut kena naik kereta juga. Siapa ada masjid kau duk pergi gosok betih ya. Orang tu nak solat dah. Begini. Jadi ini semua siapa dia boleh buat perkara-perkara tersebut. Kemudian dia menunaikan solat fardu secara berjamaah. Langkah kaki kita ni satu angkat derajat, satu lagi menggugurkan kesalahan. Allah, besar ke tak besar? Peluang Allah Ta'ala beri ni banyak ke tidak? Banyak, kita ya buat tak erti, buat tak tahu ya. Ini kita alhamdulillah kita baru cetak semula risalah kempen solat Jumaat. InsyaAllah lepas daripada Muk Raya ni, bila mari kuliah perdana orang duk jemput ni, insya-Allah kita akan bagi risalah ni. Tajuk dia kempen solat al-jamaah. Ni solat al-jamaah ni sudah kempen. Tuan-tuan yang nak risalah ni mari ambil di pondok ni. Kita bagi percuma ya. Siapa dia mari singgah solat di masjid kita ni, tuan-tuan boleh ambil dekat dinding tu. Dah ada siap dah dia punya, ada 4-15 dia punya risalah pamphlet ni, boleh ambil lah nak banyak mana. Kalau nak banyak mana minta dengan pegawai hak duk jaga tu, kata saya nak banyak ni, nak balik kempen di rumah, boleh ambil. Kalau tak dapat juga ambil PDF lah, insya-Allah kita akan bagi PDF. Jadi alhamdulillah tujuan kita para jemaah sekalian nak apa? Supaya kita berterusan istiqamah dalam melakukan kebaikan ba'da Ramadan. Jadi alhamdulillah setelah kita melalui musim yang begitu indah, yang begitu comel, yang begitu cantik, para ulama kata, tulis kata-kata SOP ni. Dia kata inna baqa'al muslim wa musabaratihi 'ala al-'amal as-salih ba'da Ramadan, berterusan melakukan ibadat, kekal melakukan kebaikan, melakukan amal soleh ba'da Ramadan, selepas Ramadan, alamatu qabul. Ini salah satu daripada tanda-tanda, ciri-ciri Allah qabul ibadat kita baru ni. Allahu Akbar. Jadi maknanya selepas Ramadan kita boleh teruskan agenda baik di bulan Ramadan. Apa dia agenda? Solat jemaah kekal, solat sunat berterusan, baca Quran sama terus, tak banyak seperti Ramadan pun tak apa, tapi biar terus, jangan break tengah jalan. Kemudian apa lagi, zikir terus, sedekah, infak terus. Itu dia panggil alamatu ala qabulihi, salah satu daripada simptom ataupun ciri-ciri tanda-tanda qabulul amal. Allah Ta'ala dah terima amalan kita hak lepas. Ini kena. Wa inna tarkahu lil amali salih ba'da Ramadan, siapa dia meninggalkan amal soleh lepas Ramadan, setelah dia melalui hari-hari yang ceria dan bahagia itu, annahu yasluku tariqal akhar, maka orang ni dikira melalui satu lorong lain. Lorong apa? Lorong syaitan. Na'udzubillah. Bulan Ramadan baik, lepas Ramadan lari, orang ni dahsyat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan kepada orang yang merungkaikan, rombak balik perjanjian dia dengan Allah Azza wa Jalla, menangis-nangis doa kita di bulan Ramadan, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkan amalan kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, qabul. Tiba-tiba lepas raya pergi buat benda tak baik, na'udzubillah minal khuzlan, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah tinggalkan kita tanpa bantuan, tanpa panduan, tanpa rahmat, tanpa kasih sayang. Minta berlindung banyak-banyak. Pergi buat maksiat, na'udzubillah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaihi fa'asaw, orang yang berasa tidak besar, tidak agungnya Allah dalam hati dia, orang ni yang berani buat maksiat. Hanu alaihi fa'asaw, dia rasa Tuhan tu biasa ya,
kita buat maksiat pun beres ya. Ini bahaya. Walau azzu alaihi la'asamahum, kalaulah kalau mereka tu rasa mulia, besarnya, agungnya Allah Ta'ala, mereka tak akan buat maksiat, mereka tak akan lakukan perkara yang tidak baik. Jadi bila manusia tu hina, Allah Ta'ala tidak pandang mulia kepada dia, maka terbukalah pintu-pintu maksiat. Bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia tadi, maka asamuhu, Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala didik kita, Allah Ta'ala jaga kita. Sebab apa? Kita tidak akan terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Wa man yuhinillah, siapa Allah Ta'ala hina dia, tak ada siapa boleh muliakan. Suratul Hajj ayat 18. Maka inilah di antara benda ajaib yang kita bimbang para jemaah sekalian. Ma yusirul ajab, benda yang kita rasa pelik. Orang ni di bulan Ramadan puasa kuat, jaga, ke masjid istiqamah, infak laju, waktu sahur istighfar, nampak ketaatan tu terserlah. Dia panggil masuk dalam kafilah ahlul ibadat, masuk dalam kafilah orang-orang yang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam kafilah orang yang beribadat. Thumma, kemudian bil akhirnya Ramadan, qad intakasat fitratuhu, berubah watak dia, na'udzubillah, berubah watak. Masjid tak pergi, amal-amal kebajikan dah mula tak jadi, tempat-tempat maksiat pergi pula dah. Maka kita mengatakan inilah manusia yang tidak baik. Fabisa wallahil qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Celakalah manusia yang tak kenal Allah tak kecuali di bulan Ramadan. Ada kan dalam buku tu, dalam buku Kitab Durratun Nasihin ke kitab apa, lupa dah nama. Dia duk cerita orang ni bulan Ramadan, jadi baik, gini-gini. Kita kata tidak elok mengat macam tu. Yang kita naknya cerita orang di bulan Ramadan baik, lepas Ramadan baik juga. Jangan duduk main separuh-separuh. Bila Allah Ta'ala hina, tak ada siapa boleh muliakan. Sepatutnya para jemaah sekalian, sepatutnya yang bagi alal muslim an yaj'ala Ramadan safhah jadidah. Mana kita patutnya kita buka lembaran baru, rekod kita ni bulan Ramadan, kita mula buka rekod baru. Kita isi dalam rekod ni sebaikan-kebaikan yang banyak. Bila mari lepas Ramadan, rekod itu diteruskan walaupun tidak banyak. Mana kita kata buku, rekod catatan, akaun kita tu bermula Ramadan dengan kebaikan, kemudian disambung selepas Ramadan sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Baru betul. Jadi ni dak Ramadan rekod baik, lepas Ramadan cabut tunggu habis. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat tarafain nahar, di tepi siang dan malam, maknanya wazulafan minal lail, dan juga pada waktu malam. Yang kita naknya bila innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Benda amal yang soleh akan menghilangkan amalan yang buruk. Buat baik menghilangkan perkara yang tidak baik. Ladzalika dzikra lizakirin, demikianlah peringatan bagi orang yang ingat. Jadi maka dalam hadis Nabi kita sebut wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu tersalah, salah buat tak baik,
kita terjebak dengan benda mungkar, benda maksiat lah senang. Kita buat benda baik. Jadi kita jangan duduk satu level je. Astagfirullah. Semalam lagi gaya banyak benda orang panggil pelanggaran syariat. Yalah muka tempat orang gaya ni kat janguk lah. Moci-moci mek-mek kita ni keni lutut. Tak utuh aurat mari duk sengih depan kita. Kita berjalan pejam mata kan sepak orang. Musim raya ni kat digalakkan juga pakai cermin mata hitam. Spek mata hitam kalau nak pergi tempat ramai-ramai. Dia tu gua nak pakai cermin mata hitam tu supaya hok depan aku ni hitam belakang. Tak nampak. Tak nampak keni lutut kau keni tak lutut tak. Penat kita. Jadi kalau kita banyak benda-benda yang orang panggil tersalah, maka kita banyakkan qada balik dengan buat ibadat. Zikir, istighfar. Kalau kita salah cakap benda-benda lara, benda tak molek, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyak baca Quran, mudah-mudahan terkabul balik dia punya kesalahan tadi. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Dalam hadis Nabi kata wa atbi sayyah al hasanah tamhuha. Kalau salah buat benda tak baik, buatlah benda baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu, berinteraksilah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita kena ingatlah, maka inilah tanggungjawab kita para jemaah sekalian. Tanggungjawab kita iaitulah beribadat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik, iaitulah dengan ibadat kita, dan hubungan kita sama-sama manusia juga baik. Sebab itu kita ni kena banyak bersifat tawaduk, merendah diri, hormat kepada orang, jangan gopoh, jangan duduk belorak kata orang, jangan. Maka Allahu Akbar, Allah Ta'ala hajar kepada kita supaya kita sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka daripada hadis tadi, daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, para ulama mengatakan min alamatil qabul, salah satu daripada tanda-tanda Allah Ta'ala qabul amal kebaikan kita, Allah Ta'ala buka peluang kebajikan kita buat selepas kebajikan. Jadi kata orang, kebaikan akan melahirkan kebaikan, keburukan dosa maksiat akan melahirkan maksiat. Macam mana kita nak faham kaedah ni? Macam mana nak faham kaedah? Contoh yang mudah, kita nak pergi solat. Bila nak pergi solat, kita bersiap sedia untuk solat dengan wuduk di rumah tadi, pakai pakaian cantik. Keluar rumah pula kita baca bismillah, tawakkalna ala Allah. Jalan kaki ke, naik kereta, naik kenderaan, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza. Jumpa orang tengah jalan, bagi salam. Siapa di tangga masjid ada orang tegur, tengok orang buat baik, kita kata alhamdulillah, teruskan. Tengok orang buat tak baik, kita kata ya aqsir, cukuplah, kita baru je puasa. Naik masuk masjid, tahiyatul masjid kalau orang tak azan lagi. Maknanya bertingkat-tingkat kebaikan. Dia panggil al-hasanat. Kebaikan akan melahirkan banyak lagi kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dosa melahirkan dosa. Mula keluar dari rumah tu dengan niat yang tak baik dah, nak pergi mengumpat orang contohnya. Keluar pula sambil berjalan tu bukannya baca bismillah, baca cucuk rokok dulu. Jumpa orang tengah jalan, maki orang tu, maki orang ni. Banyaklah. Yang pentingnya dosa akan melahirkan dosa, maksiat akan melahirkan maksiat, dan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Jadi apabila kita telah melakukan ibadat yang begitu baik pada bulan Ramadan, para jemaah sekalian, maka yang penting bagi kita lagi, bagaimana kita nak istiqamah. Bagaimana kita nak istiqamah? Sebagaimana Allah SWT ajar dalam beberapa ayat. Itu untuk tanda. Ini ilmu tadabbur kita juga. Dia panggil ayatul istiqamah wal hidayah fil Quran.
Ayatul istiqamah. Ayat yang pertama surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surah Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqamah. Maknanya istiqamah duduk di atas landasan iman dan Islam. Jangan duduk mulut kata beriman, tangan duduk hidup buat benda-benda maksiat. No. Kalau orang ni istiqamah, ni dalam risalah yang saya keluar ni ada 10 cara istiqamah. Ada 10. Antara panduan istiqamah selepas Ramadan ada 10 perkara. Tuan-tuan ambil risalah ni. Ambil risalah ni kita baca molek insya-Allah. Jadi bila kita istiqamah, beriman jaga iman, beribadat jaga ibadat, berakhlak jaga akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia. Jangan tipu orang, jangan duduk kelento orang, jangan duduk apa ni, duduk buat benda-benda karut ni. Ni kadang-kadang orang ni baik nampak tapi penipu besar. Berjanji macam-macam benda dengan orang. Siapa orang terpedaya, lah. Jangan hidup menipu orang. Mana bila kita istiqamah, apa keuntungan dia? Tengok, tatanazzalu alaihimul malaikat. Bila dia nak mati, malaikat turun. Mari duk bisik dengan kita, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan takut. Kamu mati, kamu akan bertemu dengan Allah. Masuk dalam kubur madal basar, seluah mata memandang, akan ditemani oleh tengok, wa abshiru bil jannah wala takhaf wala mu, jangan sedih, jangan duka cita, mu tinggal anak-anakmu, isterimu, Allah Taala akan jaga. Wallahu yatawalla salihin, Allah Taala akan jaga anak-anak orang yang soleh. Insya-Allah. Ini kalau kita mati, kita orang baik, Allah jaga anak kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Ketika itu malaikat buka hijab, orang nak mati dia nampak di mana tempat duduk dia di syurga. Ketika itu dia sengih suka mati, malaikat ambil nyawa dalam keadaan dia senyum. Allahu jalla. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'inna 'ala al-istiqamah ba'da Ramadan. Ya Allah, bantulah kami untuk terus beristiqamah selepas Ramadan, dan bila-bila saja ya Allah di atas landasan yang Kau redai, dan terima khabarkanlah kepada kami khabar gembira dengan syurga ketika kami nak mati. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Suratul Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, maknanya kita kena isytiharkan kita ni orang beriman dulu. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim, tak ada takut. Orang lain pula takut. Bila kita mati, orang lain takut kita. Mayat, hatu, macam-macamnya kata. Allahu Akbar. Si mati tak takut, bila dia mati baik. Tak takut apa? Semua depan dia rahmat, semua depan dia apa ni, dia nampak Allah, janji Allah Ta'ala kepada syurganya, dengan bidadarinya, dengan nikmat-nikmat yang disediakan. Apa yang nak takut? Baik, menarik dia.
Kemudian walahum yahzanun, mereka tidak akan duka cita. Nak duka cita apa? Apa yang kita tinggal dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, kita kata baik. Maka seorang mukmin perlu sangat, penting sangat beristiqamah setelah melalui hari-hari yang baik ini, hari Ramadan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila kita istiqamah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Dalam ayat, tulis ayat istiqamah yang ketiga, Surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahu akbar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala sabatkan hati orang yang beriman ketika dia duduk atas dunia pun tak lari, istiqamah dengan iman, dengan Islam. Wa fil akhirah, di akhirat esok bila dia bangkit di akhirat, dia istiqamah dengan iman dia akan pandu dia, bawa dia pergi ke mana? Pergi ke syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami orang yang istiqamah di atas kitab, istiqamah mengikut sunnah, istiqamah di atas jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini kita kena. Ini surah Ibrahim. Fa innal ladzi yastaqim ala taatillah, siapa-siapa yang istiqamah di atas jalan yang baik, maka orang ini syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab doa dia lebih daripada berapa? 25 kali. Satu hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Maknanya bila kita minta, kita pun duduk atas jalan yang lurus, di atas lorong istiqamah, bermakna kita telah mendapat qabul daripada Allah Azza wa Jalla. Dapat qabul, maka di sini kita akan tengok keadaan manusia ba'da Ramadan. Innan nas ba'da inqida'i syahr Ramadan yanqasimu ila aqsam. Manusia ini selepas berlalunya Ramadan ada beberapa kategori. Kategori yang pertama kita tengok dulu. Tarahu fi Ramadan, mu tengok dia bulan Ramadan bersungguh benar dia. Mujtahidan fi ta'ah. Duduk taat. Sampai iktikaf di masjid. Ni ada setengah orang ni dia kerja banyak. Kerja kemasyarakatan banyak tapi iktikaf di masjid. Sebab mata-mata semata-mata dia terkenal ada masa untuk dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tak segi. Toke-toke sanggup meninggalkan. Payah tahu. Kita dekat raya ni toke masa tu lah duit nak boleh mari banyaknya. Dia pergi iktikaf di masjid. Kedai tu biar budak-budak jual, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ada setengah toke restoran. Bulan Ramadan tutup terus. Kata Abang Haji pergi ke mana bulan puasa? Ada berehat je ustaz. Bila kita korek-korek, bukan rehat biasa-biasa, duk iktikaf Mekah. Kata orang lain bulan Ramadan lah kuatnya, dengan apa ni, buffet Ramadan lagi, dengan bazar lagi, dengan apa. Dia kata tak apalah, kita bagi sedekah, kita bagi peluang kepada orang lain pula. Nega, oleh kerana saya menega dah 11 bulan, 1 bulan untuk saya dengan Allah. Dia tinggal terus. Dia iktikaf Mekah. Lepas raya ni balik buka restoran pula. Allah, kita kata tak apa. Sekurang-kurangnya bila dia tutup kedai lain pula boleh peluang dah. Yang kita naknya dia ni ambil peluang, ambil masa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil. Maka orang inilah orang yang kita nak di bulan Ramadan pun dia kuat. Di lepas Ramadan pun dia meneruskan ibadat yang begitu baik. Kita kata alhamdulillah. Itu golongan yang pertama. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami ni orang yang ibadatnya kuat bila Ramadan dan istiqamah berterusan ba'da Ramadan. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang kuat ibadat bulan Ramadan, hanyut lepas Ramadan. Ini tak tahan, ini kita tak tahan.
Ibadat bulan Ramadan maknanya ada lah, tidaklah kuat benar, tapi kata-kata nampak dia tu ahli ibadat, dengan istiqamah ke masjidnya, dengan bagi makan iftarnya, dengan macam-macam dia punya juadah-juadah yang dia buat, nak sanggup taja tu taja ni. Tapi lepas Ramadan relax, tak tahu mana Pak Haji tak pergi masjid tu, lagi dah kan boleh puasa baru ni. Hak ni dia kata manusia rugi. Naqadat ghazlaha min ba'di, dia telah rungkai balik simpulan tali-tali yang dia ikat pada bulan Ramadan. Orang ni hok rugi teruk. Hok rugi teruknya kumpulan yang ketiga ni, bulan Ramadan pun hanyut, lepas Ramadan pun lara. Maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu yang kita baca semalam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfar lah. Celaka besar, akan dapat malu besar, rugi besar mana-mana manusia yang sempat hidup di bulan Ramadan tetapi berlalunya Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita kata inilah manusia yang rugi, manusia yang huru-hara. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita teruskan ibadat kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun. Manusia, buatlah amalan itu setakat yang kamu mampu. Kalau buat atau tak mampu hari ni yang buatnya, esok tak buat dah. Tapi bila kita buat hak kita mampu, insya-Allah akan berterusan. Karena itu saya tak kempen tuan-tuan dan puan-puan yang pelik-pelik. Ni orang duk kempen ijazah zikir juta-juta, pergi bertapa dalam gua. Semua tu bukan manhaj nabawi. Itu bukan manhaj nabawiyah, cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar cara sederhana. Maka Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas alaikum minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Taala tak jemu nak beri pahala sehingga kamu jemu nak buat ibadat. Allah Taala tak jemu nak beri pahala sehingga kita jemu nak buat ibadat. Nauzubillah daripada jemu. Wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma du'ima alaih. Dan Allah Ta'ala suka hamba dia beribadat cara berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maknanya kita solat duha boleh maintain 2 rakaat setiap hari tak tinggal, alhamdulillah. Kita boleh solat Jumaat walaupun orang panggil tidak pergi awal sangat masjid pun tak apa, orang azan dah pergi pun alhamdulillah. Kita boleh juga baca Quran walaupun beberapa muka, alhamdulillah. Kita kekal dengan zikir kita 4 kalimah ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ni ingat tak kita buat MOU dulu perjanjian. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, anak nak setiap kita mesti baca zikir ni 500 je sehari, 500 kali je sehari. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 500 kali. Pagi, tengah hari, petang, malam. 100 kali ni 15 minit, Allah apa, 5 minit ya 100 kali. Cuba try tengok. Lepas kuliah ni ambil apa alat-alat tasbih ke, berapa dia ke, pusing dengan tangan pun 100 kali 5 minit. Saya minta 25 minit je dalam masa tuan-tuan pun untuk zikir 4 kalimah. Sedekah bulan Ramadan tu RM50 sehari. Lepas Ramadan RM5 pun tak apa, jangan tak ada. Dan ana doakan kebaikan. Allah Ta'ala murah rezeki kepada tuan-tuan dan puan-puan. Iklan-iklan yang kita maklum dalam bulan Ramadan baru ni, iklan buat masjid, iklan bina sekolah, iklan ni alhamdulillah mendapat, walaupun tidaklah seperti tahun-tahun yang lepas, tapi masuk tu banyak. Ada setengah orang ni 10 akhir Ramadan dia masuk setiap malam. Setiap malam dia akan mesti masuk bank in 100. Ada orang tinggi sikit darjat 500, ada hak masuk 1000 setiap malam. Maknanya 10 malam akhir Ramadan 10,000 dia siap duit. Lepas maghrib je tu dia masuk. Ada hak antarsi, ada tak antarsi.
Yang pentingnya kita kata jazakumullahu khairah, barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi amwalikum. Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan-puan yang suka infak, suka memenuhkan tabung-tabung di tempat masing-masing lah. Saya tabungnya anak iklan ni lah, kita tolonglah, kita minta supaya meriahkan suasana. Alhamdulillah, ada tempat dapat 100,000, ada tempat dapat 500, ada tempat yang banyak lagi. Kita kata jazakumullah khairan. Itu je ucapan yang mampu saya kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dan puan-puan yang suka infak. Allah berkati keluarga tuan-tuan. Allah berkati harta yang kita miliki dan perusahaan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai penutup, hadis tadi, lakukan sedikit walaupun berterusan walaupun sedikit, rawahu Muslim. Jadi adwamu in qalla, sedikit pun berterusan lebih baik daripada banyak yang jam tengah jalan. Jadi dalam risalah ni, risalahnya, tuan-tuan yang belum dapat risalah ni boleh minta dengan melalui admin kita. Tanda antara panduan istiqamah selepas Ramadan ada 10 perkara. Yang pertama, berpegang dengan akidah yang benar. Jadi jangan duduk main bomo dukun, pergi duduk main gosok kubur. Ni ada video ni, oi, dia bawa pelajar-pelajar lagi pergi gosok cium batu nisan tu oli. La, itu bukan cara kita. Cara kita Ahlus Sunnah menjauhi perkara-perkara khurafat seperti itu, jangan. Yang kedua, beriltizam dengan solat jamaah di masjid, solat sunat rawatib, solat duha dan witir, jangan tinggal walaupun sedikit. Yang ketiga, meneruskan amalan-amalan sunat, zikir dan doa yang biasa lakukan, terutama sekali zikir pagi dan petang, zikir selepas solat, zikir mengikut pergerakan. Yang keempat, menjadi ahli Al-Quran, yakni belajar Al-Quran. Mengaji biar siapa boleh baca. Sudah boleh baca, mengaji lagi biar boleh faham. Kita faham Al-Quran, belajar lagi biar kita boleh beramal. Itu baru jadi ahli Quran. Bukan ahli kelak Al-Quran. Itu dia panggil kelak pencinta Quran, tapi bukan ahli Quran. Ahli Quran ni orang yang beramal dengan dia. Yang kelima, cintakan ilmu dengan melazimi majlis ilmu dan dakwah. Jadi majlis ilmu kena juga. Ilmu yang kita nak pilih, ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul, bukan ilmu main dengan pelik-pelik, mimpi tu mimpi ni, khurafat sana cerita pelik. La, ilmu kita mesti berpaksi pada Quran dengan sunnah. Kalau orang dengar duk mengajar cerita mimpi, cerita tu, cerita ni, tak bunyi pun Quran, tak bunyi pun hadis-hadis yang sahih, tinggalkan. Sebab keracunan salah mendapat maklumat lebih berat daripada keracunan makanan yang kita terpaksa masuk dalam hospital 3 hari 3 malam. Lepas pada tu siap. Tapi keracunan kita dengar maklumat yang salah masuk dalam telinga kita lebih dahsyat daripada keracunan makanan. Keracunan makanan apa sakit weh. Sakit perut kau tu. Tapi lebih ringan nak banding dengan keracunan maklumat. Yang keenam, jagalah pakaian takwa, menutup aurat dan patuh syariah. Sebab itulah risalah ni dia kena kembar dengan risalah ni. Risalah auratku, maruahku ni kena jaga. Mulai itu. Yang ketujuh, jangan alpa menjaga halal haram dalam keuangan dan muamalah kita. Jauhi riba, jauhi rasuah, jauhi penipuan dalam jual beli, dalam perjanjian dengan orang, jangan duk nipu. Yang ke-8, lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah. Yang dah puasa, kita kata teruskan. Yang belum berpuasa, saya kempen besar-besaran, kita mula besok. Anak mula hari ni boleh. Tuan-tuan yang belum makan lagi pagi tadi, daripada subuh dari sampai la ni, niat aku puasa hari ni, puasa 6. Boleh. Oh, dia kata ustaz kita tak sahur. Tak sahur pun bukan nak tiru Yahudi. Cuma kita tak sahur sebab kita tak bersedia nak puasa hari ni, tapi oleh kerana kena kempen ni pakai puasa lalu. Jadi. Kalau kata tak sempat dah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan berazam gadan nabda. Besok kita mula insya-Allah. Besok hari Isnin, cantik. 2 in 1.
puasa 6 Syawal pada hari Isnin dapat 2. InsyaAllah kita teruskan. Jangan duk main-main. Biar habiskan 6 hari ni. Allahu Akbar. Puasa sunat lain, hari Arafah, hari Ashura, Isnin, Khamis, hari putih, puasa. Yang ke-9, bersahabatlah dengan orang soleh yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat. Ni kalau kawan dengan geng-geng hak kaki maksiat, dia tarik kita ke maksiat lah. Rugilah kita. Kita dah ibadat molek dah, tiba-tiba pergi duduk buat dengan geng ni pula. Healing, dia panggil healing ke apa? Duduk healing, tempat maksiat buat apa? Yang ke-10, yang terakhir, sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa maksur yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ingat ada kan doa ni? Satu lagi doa yang kita tambah daripada hadis juga, doa Allahumma, kata Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari terpesong dari landasan yang benar setelah mendapat hidayah, setelah kita dapat kemanisan beribadat, tiba-tiba luar Ramadan lari tak ibadat, rugi kita. Allahu Akbar. Tamaklah kita. Alhamdulillah. Tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 perkara tip panduan istiqamah yang dapat kita kemukakan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua istiqamah sehingga kita mati layak mendapat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, tamaklah nasihat kita ba'da Ramadan. InsyaAllah selepas pada ni kita akan teruskan agenda besar, iaitu kita akan sambung kuliah tafsir kita esok. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jadual kitanya insya-Allah malam ni ada kuliah, kita akan sambung bacaan kita hikayat fiqhiyah. Pagi esok subuh insya-Allah kita akan sambung tafsir surah Ali Imran yang tertangguh. Yang kita buat hari 29 hari itu, saya bagi cuti 5 hari kepada tuan-tuan untuk berhari raya. Esok kita sambung semula. Orang kerja masuk jabat, anak-anak pergi sekolah dah, takkan kita dek main dek healing lagi. Nah, kita healing kitanya, ahli ibadat kita ni healing kitanya dengan majlis ilmu insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah beberapa peringatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan saudara-saudara yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, balik ke rumah masing-masing. Allah yahfazna wa iyyakum. Allah Ta'ala jaga kami dan jaga kamu semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.